Okey, alhamdulillah. Izinkan saya sambil sikit lagi. Kita lihat bagaimanakah pejuang-pejuang ini dilantik oleh ulama kita yang dihantar dari Mekah, dan mereka mendidik pahlawan-pahlawan Melayu supaya menentang British. Tapi sayang, raja mereka sendiri tidak pasti ke mana perginya. Sehingga Datuk Muhammad Makilam memanggil serta mereka, astagfirullah, malam ini kita buat bicara Sultan. Saya ingat kami minta supaya Sultan bersumpah bahawa tuanku tidak bersama British. Bersumpah malam ini. Kami bimbang sebab kita lihat seluruh Sultan daripada Kedah, daripada Perak telah bersama dengan British. Sultan Selangor sudah bersama British, Negeri Sembilan bersama British. Kami bimbang kalau tuanku juga bersama British. Malam ini minum air Yasin, dan Sultan Abdullah minum air Yasin, dan itulah barulah perjuangan diteruskan. Dan kita lihat bagaimanakah pejuang-pejuang ini telah menentang British, dan British hampir kalah di Pahang, tapi pengkhianat sentiasa berada dalam barisan perjuangan. Ketika umat Islam menentang habis-habisan British, orang Melayu menjadi pengkhianat di dalam perjuangan ini. Mereka bersama dengan British. British memberi gaji mereka yang besar, dan dua orang Melayu yang menjadi petualang besar mereka ialah Syed Hussein dengan Syed Seman. Dua ini menjadi petualang yang mengumpulkan orang Melayu untuk bekerja dengan British, untuk menangkap pejuang, dan perjuangan dikhianati oleh pengkhianatan, tuan-tuan. Dalam konteks ini kita lihat tentera Melayu kita bekerja dengan British. Ini moyang kita. Ini moyang kita yang tabiknya kepada British, bekerja untuk British, dan hari ini dianggap sebagai hero negara pengkhianat. Mari kita nilai sejarah kita, tuan-tuan, supaya cucu cicit kita kenal sejarah yang benar. Bukan lagi kita diselaputi oleh sejarah yang ditulis oleh British. Ini moyang kita bekerja untuk British, dan ini seorang pengkhianat daripada Yahudi, namanya Syekh Rigni. Dia telah membunuh 750,000 umat Islam di Palestin. Dalam peristiwa Yasin, atau ingat betul Yasin, apabila bumi Palestin dirampas oleh Yahudi. Ini Yahudi tulis, namanya Syekh Rigni, yang telah membunuh dan menghalau Palestin daripada negerinya, dan kerana jasanya menghancurkan Islam di Palestin, maka dia dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya, gunanya untuk hancurkan Islam di sini, supaya jadikan Malaya sebagai Palestin kedua, yang tuan-tuan sangat sayang kepada perkara ini, lebih-lebih lagi polis kita. Dan dia membawa polisi, membawa orang asing ke negeri ini, sebagaimana Yahudi membawa mereka ke Palestin supaya orang Palestin menjadi minoriti. Mereka membawa pendatang asing ke negara kita. Dilakukan oleh Syekh Rigni untuk jadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Dan mereka masuk dengan ramai-ramai, katanya 1 juta masuk, dan dia membentuk sejarah yang kita ada hari ini. Dan
ketika Jepun mereka melantik pendatang ini untuk menjadi tentara British. Ini champion, ketua komunis. Siapa champion? Dia dapat OBE, pingat terbesar British diberi kepada champion. Tiba-tiba dia kata dia komunis. Siapa dia sebenarnya? Dan champion yang menentang Jepun diberikan Order of British Empire, OBE, satu penghargaan tinggi yang barangkali tak diberi kepada tentara Melayu. Ini sikap British. Kemudian dia kata kami datang untuk menghancurkan komunis, sedangkan komunis dia yang bela. Tuan-tuan, mari kita fikirkan. Akhirnya umat Islam telah berpakat di Palestin menghantarkan pahlawan kita untuk membunuh sehabis-geni supaya rancangan dia untuk menjadikan Malaya sebagai Palestin kedua terganda, dan pejuang-pejuang kita membunuh sehabis-geni, dan segera British mengatakan dibunuh oleh komunis. Tuan-tuan kena tipu. Dia kata dibunuh oleh komunis di Cameron Highland, sedangkan komunis ialah ciptaan British. Tengok, dia dah bagikan OBE kepada ketua komunis, dan kita membaca sejarah yang palsu. Tuan-tuan, dia keluarkan siapa yang dapat tangkap champion, dia bagi $250,000, sedangkan dia bagi pingat pada champion. Tuan-tuan, akhir sekali kita dijajah oleh Jepun. Jepun datang untuk menghalau British dan Belanda, dan ini dirancang oleh ulama kita di Mekah. Minta supaya kerjasama Jepun untuk menghalau British dan Jepun, dan British mengatakan Jepun datang untuk menyerang tanah Melayu, sedangkan Jepun datang untuk menghalau British. Sejarah belum ditulis sama sekali. Dan apabila akhirnya Jepun memberi kemerdekaan kepada Indonesia tahun 1945, Jepun sebelum kekalahannya memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Indonesia merdeka. Kemudian apabila datang Belanda, Belanda tidak iktiraf kemerdekaan ini. Mereka berjuang. Akhirnya Belanda dikalahkan. Di Melaya, tanah Melayu, kita juga merdeka. Kita juga merdeka, tokoh-tokoh kita. Kemerdekaan negara kita disahkan oleh Dr. Bahadur Hilmi pada 12 Ogos 1945. Kita sudah merdeka tahun 45. Dan sebagaimana Indonesia telah merdeka diberikan oleh Jepun, dan kita juga Jepun memberikan kemerdekaan melalui Dr. Bahadur Hilmi. Itu sebab sejarah ini tak pernah ditulis. Di manakah peristiwa merdeka? Diisytiharkan kemerdekaan bersama dengan Datuk Wan Jaafar di Hotel Majestic di depan Sesi Kerapi. Kenapa tuan-tuan tak baca sejarah ini? Dan British tutup sejarah ini. Kemudian British datang kembali. Rupa-rupanya orang Melayu rindukan penjajah. Orang Melayu datang memeluk kembali British, dan British membatalkan kemerdekaan kita. Sebab British ada calon lain, calon yang tidak berjuang. Tuan-tuan, oleh sebab apabila kita merdeka disahkan oleh Dr. Bahadur Hilmi, dibatalkan oleh British, kita masuk Bahasa Bersatu. Di Bahasa Bersatu British ada kuasa veto, dan dia membatalkan sekali lagi kemerdekaan kita. Dan dia membatalkan perjuangan ulama kita. Ulama di Mekah yang kemudian menubuhkan Hizbul Muslimin dibatalkan oleh British. Sebab sekiranya ulama yang mendapat kemerdekaan, British dihalau sebagaimana Belanda dihalau di Indonesia. Tetapi British sangat takut. British cari proksi dia. Siapakah yang boleh bekerjasama dengan British dan akan diberikan kemerdekaan kepada orang itu, bukan kepada pejuang. Dan ketika kita telah mengesahkan kemerdekaan di Indonesia, kumpulan Masyumi, simbol mereka sama, kita satu perjuangan, bola bintang. Dan di Masyumi di Indonesia kita ada satu lagi pertubuhan yang besar yang sama seperti Hizbul Muslimin di Indonesia, yaitu Masyumi yang dipimpin oleh ulama-ulama Indonesia, dan ulama bergabung dengan Hizbul Muslimin, dan akhirnya dia dibatalkan pendaftarannya oleh British bersama dengan kuncu-kuncunya. Tuan-tuan, siapa kuncunya? Pejuang Melayu yang tulen juga dibatalkan oleh British dengan tuduhan komunis. Sampai hari ini Dr. Bahadur Hilmi dikatakan komunis, ini komunis. Ketua ulama kita dikatakan komunis. Dan sejarah ini masih kekal sampai hari ini. Tuan-tuan, sebab mereka ada proksi yang lain. Dan ketika itu
British telah sedar diri mereka tidak kuat lagi. Mereka akan berikan kemerdekaan kepada seluruh negara jajahan. Pertama akan diberikan kepada India, kemudian kepada Malaya. Tapi Malaya sudah merdeka, kita batalkan. Dan kepada siapakah yang kita nak berikan kemerdekaan? Dan mereka sudah gerung orang Melayu untuk menerima kemerdekaan. Ini dia orang Melayu yang digerung untuk menerima kemerdekaan tanpa perjuangan. Mereka ke London, kalau ingin memberikan kemerdekaan tahun 1947 lagi. Dan mereka digerung untuk menjadi ketua menteri ketika kita bersama dengan British. Dan dilantik menjadi ketua Federation of Malay State dan menjajah bangsa sendiri bersama dengan British. Baik, kita kenal siapakah kita sebenarnya. Kita merdeka, alhamdulillah kita merdeka. Yang berjuang ulama kita tidak timbul, tidak muncul hari itu. Ulama yang berjuang dengan darah air mata ditangkap satu demi satu. Orang lain yang menerima kemerdekaan. Dan harga kemerdekaan sangat mahal. Undang-undang Islam yang kita laksanakan selama ini sejak zaman Melaka dibatalkan oleh British. Dan untuk merdeka, apakah kamu sanggup apakah kamu sanggup untuk terima undang-undang common law sebagai undang kamu? Undang Islam dibatalkan. Dan sebagai syarat kemerdekaan ialah common law. Dan sampai hari ini kita menjadikan common law sebagai undang tertinggi negara kita. Yang kita sebagai federal law kita ialah undang-undang Kristian, common law. Sayang kita tidak kenal sejarah kita, tuan-tuan. Kita tinggal Al-Quran. Al-Quran tidak lagi menjadi undang-undang tertinggi negara kita, tetapi menggantikan Al-Quran ialah common law. Dalam common law, tuan-tuan, ada satu statement yang sangat menakutkan kita. Izinkan saya baca. Dia kata, if any state law is inconsistent with federal law, the federal law shall prevail and the state law shall, to the extent of the inconsistency, be void. Undang-undang tertinggi negara ialah undang-undang Kristian common law. Mana-mana undang-undang yang terbatal, yang bercanggah dengan undang-undang Kristian common law akan terbatal. Dan undang-undang Quran yang bercanggah dengan undang-undang Kristian akan terbatal. Quran dibatalkan oleh perlembagaan kita. Apakah kita seorang Islam? Apabila kita membatalkan Al-Quran oleh undang-undang tertinggi negara kita, itu sebab kita tidak melaksanakan Islam negara kita. Tuan-tuan yang saya hormati, kita menggantikan sejak daripada zaman Melaka kita melaksanakan Islam. British kata kamu tak ada undang-undang. Sedangkan ketika Melaka melaksanakan undang-undang, England belum ada undang-undang. Mereka mendakwa kita tak ada undang-undang. Mereka terbalikkan keadaan sebenar. Dan tuan-tuan, mereka membatalkan Al-Quran dengan undang-undang mereka. Sampai hari ini syarat kemerdekaan. Yang kedua, undang-undang ekonomi kita harus kita menggunakan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadikan riba sebagai asas, interest. Kita merdeka dengan interest sampai hari ini. Dan tuan-tuan, ini ialah sistem riba yang digunakan oleh sistem kapitalis yang diedarkan dalam negara kita. Sedangkan Rasulullah bersabda dalam satu hadis muttafaq alaih, ijtanibu as-sab'al mubiqat, dan elakkan 7 perkara yang sangat-sangat besar dosanya. Rasulullah membilang perkara yang besar dosa itu asyirk billah, syirik kepada Allah, sihir, membunuh satu jiwa, dan makan riba. Ialah dosa besar yang menjadi dasar negara kita. Dan kita hanya Islam dalam masjid, di luar sana dah boleh dipertikaikan. Tuan-tuan, seorang pekerja baru keluar mesti membeli sebuah rumah, membeli sebuah kereta, maka dia diikat dengan riba sampai dia tua, hanya bekerja untuk beli rumah dengan kereta. Itu sistem yang ditinggalkan oleh British sebagai syarat kemerdekaan yang kedua. Cukup malam, tuan-tuan, dan kita merdeka separuh masa. Sejarah kita masih lagi terjajah, ekonomi kita masih terjajah, undang-undang kita masih terjajah, dan kita mengatakan kita merdeka. Merdeka alhamdulillah dari segi fizikal, tetapi dari segi pelaksanaan hukum kita masih terjajah sama sekali. Lebih lagi sejarah yang kita sebut ini sejarah yang kita anggap bukan sejarah yang terjajah. Tuan-tuan, budaya kita masih bercuti pada hari Ahad dan Sabtu. Sistem yang ditinggalkan oleh penjajah. Sebab yang datang dari kita bukan British, yang datang dari kita adalah Yahudi kebanyakannya.
Tentera British itu Yahudi yang datang dari kita, yang cita-cita mereka untuk hancur Islam. Itu sebab mereka bercuti pada hari Sabtu. Hari Sabtu mereka pergi sinagog, dan orang Kristian pergi ke gereja pada hari Ahad, dan kita cuti pada hari Sabtu dan hari Ahad, dan kita sudah merdeka, tetapi budaya kita masih terjajah. Maaf saya tuan-tuan. Ini ialah simbol kemerdekaan kita. Tuan-tuan tengok betul-betul wajah yang digambar sebagai hero tentera Melayu. Tengok hidung mereka. Tengok hidung mereka. Apakah hidung kita ataupun hidung orang lain? Bukan hidung kita. Yang super hidung kita yang mati bawah, yang dikatakan komunis. Tengok betul, tengok sekali lagi. Dan hero negara kita ditulis di dinding Tugu Negara. Maaf saya, ini nama dia. Tuan lihat satu-satu. Satu pun tak ada nama Melayu, satu tak ada nama ulama, semua ada nama British dan tentera ubahan. Itu sejarah kita. Yang hero negara kita adalah British. Yang hero negara kita Mak Khilaf ada. Mak Khilaf tidak restui untuk masuk di sini. Ulama-ulama berjuang tidak ada. Yang ada adalah tentera British, tentera India menjadi tentera ubahan yang menentang Islam di sini, diletakkan sebagai hero negara kita. Siapa kita sebenarnya? Tuan-tuan, malam ini sejarah yang pahit. Sedangkan Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan segala alam, dan tidak ada syirik sama sekali. Dan demikianlah aku diminta, berkata Rasulullah, untuk menjadi orang pertama yang menyerah diri kepada Allah SWT. Seluruh hidup kita untuk Allah SWT, tetapi ekonomi kita ekonomi riba, dan undang-undang kita undang-undang yang bukan Islam. Kemudian ekonomi kita ekonomi yang bercanggah dengan Islam. Budaya kita budaya yang bercanggah dengan Islam. Sistem pendidikan kita sistem pendidikan yang bercanggah dengan Islam. Dan kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, dan kita bohong. Marilah kita berenungi supaya kita benar-benar Islam dalam masjid dan di luar masjid. Hari ini kita benar-benar Islam dalam masjid, tetapi di luar kelihatannya kita tidak menggambarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Dan saya minta maaf banyak-banyak sekiranya apa yang sebab ini tersentuh, tertikam hati tuan-tuan, sebab kadang-kadang perkara yang benar ini harus diperkenalkan dengan cara tersebut. Dan selalunya saya tidak bercakap tentang perkara ini. Di Masjid At-Taqwa selalu saya bicara tentang falak, tentang ayat-ayat Al-Qur'an, tentang tafsir. Tetapi hari ini saya diminta untuk membicarakan tajuk yang saya sebenarnya tidak gemar membicarakan. Tapi malam ini saya memberanikan diri, saya minta maaf banyak, dan saya menyebut dengan penuh perasaan yang saya sayangkan bumi ini, saya sayangkan bangsa saya sayangkan agama saya. Dan itulah sebab saya sebut sini, sebab kita ada masalah yang besar dalam konteks kita. Marilah kita sama-sama berfikir dan apakah peranan kita, sebab setiap kita akan ditanya apakah yang kita lakukan di atas bumi, sebab bumi ini bumi Allah. Kita berpayungkan dengan langit Allah, bumi Allah, rezeki Allah. Tetapi sayang kalau kita mengambil sistem daripada Allah menjadi sistem kita, dan alangkah malangnya apabila kita mengambil sistem daripada Allah menjadi sistem dalam negara kita. Dan saya serah pada Tuhan untuk menulungi kata-kata terakhir saya ini, dan saya minta maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan taufiq sekolah, dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Muslim Majlis. Terima kasih kepada Yang Mulia Profesor Madya Dr. Muhammad bin Ismail atas kupasan secara langsung maupun tidak langsung tentang perjuangan atau sejarah alam Melayu kita. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertajuk Sezaman dengan Mat Kilau, ataupun tuan-tuan yang datang daripada negeri Pahang, Terengganu cuba balik cek keturunan, pokok ada keturunan campur di sana. Itu sebahagian daripada kekuatan orang Melayu kita. Mudah-mudahan memberi kepada kita satu wadah ilmu ataupun celik kepada anak muda pada hari ini, agar kita kembali kepada sejarah yang benar, agar dia menjadi satu kekuatan untuk kita semua. Prof, saya ada satu soalan, Prof. Satu soalan berkaitan tentang 5 tahun, 10 tahun
pada generasi yang akan datang seperti saya ni Prof, dengan pandangan Prof sendiri, sejauh mana alam Melayu kita ni dapat kita kekalkan? Okay, terima kasih. Dan itulah antara sebab kita bercakap malam ini ialah untuk memberikan bahawa kita ada jati diri dan kita bimbang takut golongan muda semakin lama semakin luntur. Apa yang dibawa dalam masjid tidak dapat mengatasi apa yang dapat di luar sana. Kita lihat dari segi 3 perkara yang dibawa oleh mereka untuk melenakan pemuda kita, iaitu dipanggil dengan 3S, iaitu sport. Dengan sukan, kita lihat pemuda kita telah lalai ataupun telah longlai di stadium, masuk sebelum masa, keluar habis subuh. Dan dengan S, sport, kita telah lupa pemuda kita. Dan oleh sebab itu kita orang tua harus kita sama-sama untuk kita tugas masing-masing untuk bawa pemuda kita ke masjid dan memberikan keimanan, akhlak yang mulia. Yang kedua adalah skrin. Sekarang kita dilandakan oleh skrin. Skrin maksudnya wayang dalam konteks televisyen, dalam bentuk media massa, medsos dan sebagainya. Dan ini telah merangkumi seluruh perancangan mereka untuk lalai kepada kita dengan skrin. Dan hari ini jelas kita telah leka. Rabat-rabat makan pemuda kita pada luar daripada masjid kita. Mari kita ajak kembali pemuda kita ke sini supaya dalam 10 tahun, 12 tahun kita masih mengekalkan identiti kita sebagai Melayu Islam negara kita. Yang ketiga, seks. Seks menjadi perkara ultimate. Hari ini kita lihat bagaimana pemuda kita telah dirosakkan dengan LGBT. Bukan saja golongan yang tertentu, tetapi melawak telah merebak ke seluruh dunia, termasuk negara kita. Dan lebih malang ada kumpulan NGO yang bersama dengan mereka untuk mengembangkan LGBT, membawa pemuda kita supaya hanyut dan hilang identiti kita Islam, akhlak dan sebagainya. Lebih malang kalau adalah ahli politik yang juga bersama dengan NGO untuk mengembangkan LGBT, dan kita bertanggungjawab kepada Allah satu masa nanti. Dan dasar itulah saya bercakap hari ini. Marilah kita sama-sama mengajak pelajar kita, pemuda kita, supaya kembali kepada jalan yang asal, jalan yang Allah redai dan bukan jalan yang Allah murkai. Dan sebutnya cukup mudah, tapi perancangannya, pelaksanaannya satu yang payah. Oleh sebab itu kita sedar kita dalam keadaan yang ada masalah ini. Dan marilah kita sama-sama secara kolektif, sebab perkara ini tidak boleh dilakukan oleh seorang. Imam tak boleh lakukan seorang, bila tak boleh lakukan seorang, tetapi kolektif. Marilah kita sama-sama bertanggungjawab melihat bahawa masyarakat kita harus dibawa kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih atas penerangan jawapan daripada Prof, yang saya rangka jawapan itu berdasarkan daripada fakta dan data yang beliau telah kumpul. Apapun tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sekali lagi saya mewakili Jawatan Kuasa Surau Hidayah Kampus Leilah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Prof atas persediaan kongsi pada kami semua, agar menjadi satu momentum semangat yang baru untuk kita keluar daripada majlis ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat,